Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, selamat hari raya semua. Ah, macam tak lambat lagi lah nak cakap selamat hari raya kan? Boleh lah. Ada yang tak sempat kita cakap tu. Jadi kita dah beraya, jadi kita hari ni meneruskan kelas lah. Kelas-kelas lain belum dapat kita teruskan. Macam kelas tadabbur, insya-Allah kita cubalah minggu depan ya. Kita start dengan tadabbur. Baik, hari ni kita teruskan pelajaran kita masa bulan puasa hari itu. Kita belajar modul 2, kaedah nahwu ringkas modul 2. Jadi di mana hari itu kita dah sampai bahagian jumlah fi'liyah kan? Kita dah habis dan jumlah fi'liyah majhul. Kita dah sampai situ dah. Baik, saya kongsikan dulu. Kita share screen. Jadi sebelum tu saya nak buat pembetulan sikit. Kita recap dan insya-Allah kita akan buat pembetulan lah. Masa pula dia. Jadi dalam modul 2 ni kita punya objektif modul 2. Kalau modul 1 objektif kita ialah mengenal kalimah dan menterjemah kalimah. Tapi kalau dalam modul 2 ni kita punya objektif ataupun objektif pelajaran modul 2 ialah kita kenal peranan kalimah dalam ayat-ayat Al-Quran ini menerusi tanda baris tu. Maknanya dengan lebih mendalam lagi lah. Jadi apa dia kita punya objektif? Iaitu mengenal peranan kalimah. Jadi kadang dalam peranan tu maknanya setiap kalimah tu dia ada function dia yang tersendiri, ada fungsi dia. Dan fungsi itu dapat kita kenal ataupun kita tentukan dengan kita kaji. Kita tengok perubahan pada baris akhir kalimah. Dan perubahan baris tu kita dah belajar, dia ada dua. Ya. Satu dengan baris ni, tanda i'rab baris, dan iaitu harakat. Dan juga lagi satu, baris ni maknanya harakat dan huruf. Jadi huruf tu kita kena balik semula lah. Kalau kita lupa huruf ni yang macam mana, kita tengok balik semula pada pelajaran kita. Jadi masa bulan puasa tu kita sebenarnya dah sampai, kita dah belajar tentang ayat kerjaan. Jadi ayat kerjaan kita sampai struktur jumlah fi'liyah dan ayat kerjaan struktur jumlah fi'liyah majhul. Kita dah sampai nombor 8. Jadi saya tinggalkan hari itu kita semua dengan latihan. Maknanya kita kena buat. Ada tak? Atau kalau ada soalan tak apa boleh soal lah. Maknanya kalau rasa macam alah dah terus tinggal. That is only normal. Maksud saya tu bila kita dah cuti pula. Ada benda ni kadang boleh jadi terlupa juga, betul? Ini minggu masa kita last kali tu, kelas yang terakhir. Kalau ada saya silap bagi tahu Kalau nak macam penerangan ataupun ada soalan, sila tanya sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Kelas ni akan berlanjutan. Kelas ni akan dijalankan dalam masa seminggu sekali kekerapan dia. Dia bukan hari-hari. Jadi tak macam sebenarnya bulan puasa hari tu pun macam tu juga kan. Seminggu sekali. Cuma dia lama sikit lah. Jadi kita semua dah setuju untuk buat hari Jumaat malam. Jadi kalau ada soalan, tanya je dulu. Supaya nanti maknanya kita ni janganlah macam segan nak tanya. Lepas tu nanti macam rasa segan tu menyebabkan kita rasa benda ni susah. Sebenarnya dia tak susah sangat. Dan especially kalau yang dah terjemah, dah boleh satu juzuk tu, dah lancar dah menterjemah. Tinggal kalau tak ingat vocab, no worry. Kalau tak ingat vocab, kita ada mushaf latihan kita beri dan kita boleh rujuk kepada panduan terjemahan. Still kita boleh rujuk. Baik, ada soalan tak tentang ayat kerjaan ni? Okey, kalau tak ada, saya nak pergi terus kepada, boleh tak kita pergi terus? Ayat kerjaan yang majhul. Ayat kerjaan dengan fi'il majhul. Baik. Maaf, Ayat, nak tanya Ustazah. boleh.
Modul 2 ni dia tak ada buku kerja yang macam modul 1. Nah, kenapa mak nak duduk macam ni kan susah. Okey, okey. Sekejap Apa dia tadi macam mana soalan dia? Masa saya ikuti modul 1 itu saya ada beli buku kan dengan Ustazah Anifah tu. Lepas tu Buku masa ni saya ikut Ramadan tu jadi benda yang sama lah. Modul jadi 2 dia tak ada pakai buku ke? adik, buat masa ni kita belum bukukan. Maknanya ini adalah masih lagi kita beri tu helaian berperingkat lah. Sebab belum lagi dibukukan. Tapi ni insyaAllah benda ni lah yang akan jadi buku. Jadi bila ada feedback, ada soalan, kita akan daripada situ kita akan tambah baik dulu. Maknanya kita akan um, apa nama? Kita akan tambah ke, kita akan kurangkan ke, kita tengok pada feedback daripada pelajar yang tahun ni lah. Maknanya modul 2 yang pertama kali. Kiranya kelas ni in a way macam pertama kali lah yang melihat kita punya modul 2 ni being developed. Kita bangunkan dia tu. Jadi di situlah. Jadi um, buat masa ni memang saya akan beri je. Dan yang mana bila saya beri helaian-helaian ni, ini tak boleh lagi kita nak print ke, nak kongsi kat orang. Melainkan orang tu duduk dalam kelas ni lah. Ini untuk kegunaan sendiri sahaja. Jangan kita sebarkan lagi sebab banyak lagi perkara yang kita nak betulkan. Jadi saya difahamkan, saya di highlight lah ada satu pelajar kita yang dia tak dapat ikuti tapi dia tengok rakaman. Jadi dekat sini yang sebelum tu ada silap sikit dari segi terjemahan. Okey, kalau tengok yang bukan minggu lepas, maknanya waktu kelas yang lepas, ini yang asal dia. Bukan yang ni juga bukan, jap. Saya nak buat pembetulan sikit. Jadi kalau ada yang contoh tu, boleh. Ni. Sebelum tu, ni masa bulan Ramadan hari tu. Jadi ni adalah satu kesilapan dalam terjemahan lah. Dia betul fi'il mudhari', tapi sepatutnya terjemahan dia ialah ia mengambil. Bukan telah mengambil oleh ia mengambil. Jadi boleh betulkan pada antum punya kertas tu. Tu yang saya masukkan tu. Macam bila kita buat ni, kadang-kadang ada tersasul lagi lah. Masih lagi ada silap. Jadi kita daripada situ pun feedback kelas mesti sangat-sangat membantu untuk kita bangunkan lagi modul 2 ni. Jadi saya memang kalau boleh buka lah mic tu. Kalau boleh participate dalam kelas ni, make it interaktif. Jadikan kelas ni interaktif. So dua hala. Saya tak nak kelas ni jadi satu hala je. Saya je seorang bercakap, berceramah. Dan kita dua-dua tak akan dapat manfaat daripada kelas macam tu. Sebab apa? Diam aja, dengar aja. Jadi yang saya pula cakap macam syok sendiri pula. Macam nanti saya jadi orang yang memberitahu apa yang saya tahu. Sedangkan sepatutnya saya bantu orang, saya bantu pelajar semua untuk apa yang kita perlu tahu, belajar. Untuk faham apa yang kita perlu faham. Supaya kita boleh buat. Nanti bila kita tengok dalam Quran tu ayat-ayat yang lain, kita faham dan kita kena betul-betul faham kenapa sebab dia, apa peranan perkataan ini dalam ayat tersebut. Jadi kita tak boleh macam Quran tu kita dah boleh terjemah dah kita diam aja. Kita tak ada nak rasa nak mendalami. Dia tak sepatutnya tak jadi macam itulah. Jadi kat situlah kita mesti belajar dan mesti jadi kelas ni macam sama-sama. Pelajar pun kena bercakap dan saya bercakap, boleh tanya, tak ada masalah, insya-Allah. Baik, kita terus pergi kepada latihan. Jadi daripada latihan ni, kalau kita buat latihan ni sama-sama, maknanya kita boleh troubleshoot lah mana-mana perkara yang kita kurang jelas bila kita dah cuba buat. Masa bulan puasa, cuti raya itu, saya bagi sampai mana? Saya rasa tak habis kan? Kita habis tak buat ni? Tak ingat. Kalau tak ingat kita ulang je lah. Kita ulang semula. Boleh? Setuju? Okey, kita ulang. Saya ambil yang terbaru. Jadi yang terbaru ni kita dah baikilah, betulkan sedikit. Ni fi'il majhul. Apa beza fi'il majhul dengan fi'il maklum? Cerita sikit. Dia ada B. Ha? Majhul dia ada penambahan B. Bukan pernah. Okey. Apa bila kita kata maklum tu maksud dia apa?
Bila kita kata ayat kerjaan fi'il maklum ataupun kita tak sebutlah pekerjaan tu. Setiap kali kita cerita pasal fi'il, makna ada maklumat tentang fi'il tersebut. Apa maklumat dalam fi'il yang kita dapati bila sebut fi'il? Fa'il Belum. dia. Bagus. Baik, Kita tahu bila fa'il. Pelaku. okey, setiap kali ada fi'il, maknanya kita tahu dia ada maklumat satu pelaku. Kemudian ada maklumat Kata kerja. kata kerja. Kata itulah Masa. perkataan tu. Dan juga ada maklumat tentang masa. Masa. Boleh nampak ke? Masa. Okey. Bila sebut masa, fi'il ni adalah ada masa lampau, fi'il madhi. Kita tanda dengan FD. Kemudian ada masa fi'il mudhari'. Maknanya menunjukkan keadaan sekarang. Ini modul 1 kita dah selesai ya. Jadi saya macam cepat sikit lah. Tapi kalau ada siapa yang rasa, tanya je, tanya. Jadi saya ni kena macam itulah sebab kita dah buat ni. Kemudian yang fi'il dari segi masa, fi'il amar. Menunjukkan masa depan ataupun kata perintah. Ini fi'il. Jadi fi'il ni maknanya bila yang asasnya tu dia ada maksud memberitahu kita tentang maklumat tentang masa dan ni kosakatanya dan juga pelaku. Jadi ini dipanggil sebagai fi'il maklum. Bila kita ada maklumat pelaku. Jadi setiap kali kita nampak fi'il, nanti kita belajar dalam modul 1 kan. Bila kita tentang fi'il tu, macam mana kita nak tahu dia adalah struktur ayat kerjaan. Bila dia bermula dengan fi'il, maknanya dia tu adalah ayat kerjaan. Setiap kali yang bermula dengan fi'il tu, ayat kerjaan lah tu. Jadi, ayat kerjaan ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah fi'liyah. Maknanya bila kita kata ayat jumlah fi'liyah tu, kita dah tahu, dia dah lengkap dah. Dia ada maklumat tentang siapa yang pelakunya, siapa buat dia, subjek dia, dan ada maklumat tentang kata kerja dia tu, dan juga ada masa. Sebab bahasa Arab dia sensitif tentang masa. Jadi contoh yang pertama ni. Kun. Jadilah oleh engkau. Apa dia punya kosakata? Jadilah. Siapa yang kena jadi? Engkau. Contoh ni dalam fi'il amar. Ini adalah jumlah fi'liyah. Walaupun nampak satu je perkataan. Satu je kalimah. Ini adalah jumlah fi'liyah. Okey, yang contoh-contoh ni kita dapatlah contoh ni. Ahsinu. Jadi kalau saya kembangkan ni, maknanya ini fi'il amar. Ada maklumat tentang kata kerjanya, perintahnya. Apa perintah dia tu? Berbuat baik. Lah, jadi kita tambah lah tu. Siapa yang kena berbuat baik ni? Kamu. Siapa yang kena buat baik? Kamu. Ini maksud dia macam tu. Ada dah siap dah. Masa dia bila? Sekarang ataupun macam perintah kata masa depan lah. Berbuat baiklah oleh kamu. Yaqumani. Jadi yang kita tahu kat sini mereka berdua pelaku dia, masa dia mudhari' sebab ada huruf mudhara'ah dan kata kerja dia berdiri. Berdiri. Mereka berdua berdiri. Yaqumani. Jadi peranan dia kena tengok dalam ayat. Adakah ini ayat yang jumlah fi'liyah? Ya. Dan sebab apa? Sebab sempurna. Macam kenapa kita kata sempurna? Sebab ada pelaku. Iaitu mereka berdua. Macam mana tahu mereka berdua? Ada alif nun ni. Alif tu. Alif nun baris kasrah. Mereka berdua. Lepas tu mereka buat apa? Mereka berdiri. Ini perkata kerjanya. Berdiri. Masa dia, macam mana kita tahu dia fi'il mudhari'? Sebab ada huruf mudhara'ah. Macam itulah. Ada 3 perkara. Jadi ini ayat ke satu kalimah? Oh, ini adalah ayat. Sebab sempurna. Dia adalah jumlah fi'liyah. Pelaku dia kita tahu. Itu cerita tentang jumlah fi'liyah dengan kata kerja maklum. Fi'il maklum. Kalau dalam fi'il madhi pula. Contoh dia macam ni. Saya ambil yang ni lah. Senang sikit nampak. Okay, sabaru. Telah sabar oleh mereka. Jadi kata kerjanya apa? Sabar.
sabar. Kata kerjanya ialah sabar. Masa dia madi kan? Mati. Masanya madi. Jadi telah. Lepas. Kena taruh telah. Siapa pelaku dia? Mereka. 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 Atau kita tambah oleh. Jadi macam mana kita terjemah? Telah sabar oleh mereka. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Ayat lengkap. Sebab kita tahu pelaku. Okey, yang ni tadi pelaku. Ini kata kerjanya. Ini masa dia. Contoh tiga-tiga perkara tu ada. So maklum. Baik, kalau majhul macam mana pula? Majhul. Kita pergi terus pergi contoh majhul sebab kita dah buat. Tapi kita nak ulang sikit je. Okey. Majhul ni pula dia ada fi'il yang pelaku dia kita tak tahu. Tapi diganti dengan naib fa'il. Okey, baca semula ayat kerjaan yang mengandungi fi'il majhul ataupun dalam arti kata lain kata kerja pasif tidak mengandungi maklumat tentang fa'il ataupun pelaku. Jadi bila kita tambah, kita terjemah, itu yang kita cakap tu. Pelaku tu tak ada. Dalam ni dia tak ada pelaku. Contoh, kalau maklum, khalaqa, telah mencipta oleh ia. Ayat ni dah sempurna. Dia telah mencipta. Maknanya macam tu. Siapa pelaku dia? Ia. Ia telah mencipta. Kalau kita terjemah sebab kita tahu dia punya pelaku tu, biasa kan di belakang, kadang-kadang boleh dizahirkan. Telah mencipta oleh ia. Kalau dia jadi fi'il majhul, apa perubahan yang berlaku? Baris berubah. Jadi bila baris berubah ni, kita tak bolehlah terjemah dia sama, telah mencipta oleh ia. Kerana dalam ayat yang kedua ini, tak ada maklumat tentang pelaku. Ada tak maklumat tentang masa? Ada. Sebab dia madi. Telah. Ada tak maklumat tentang perkata kerjanya? Ada. Tapi sekarang ni ada tak maklumat tentang pelaku? Tak ada. Ia ni apa? Ia ni adalah disebut sebagai naib fa'il. Jadi tak bolehlah kita terjemah dia ia mencipta. Telah mencipta ia salah. Sebab dia khuliqa, telah dicipta ia. Siapa yang mencipta? Majhul, tak tahu. Jadi kalau perubahan dia dalam fi'il mudhari', tinggal ada tambah huruf mudhara'ah tu tetap ada. Itu je yang membezakan masa tu tadi. Ni untuk mudhara'ah. Baik, contoh. Ni tadi kita dah buat. Dia kalau kita dah buat contoh, dia cerita dia, kita buat latihan. Sikit-sikit lah kalau kita ingat. Kita cuba fahamkan dulu. Ini kita dah buat dah ni. Okey, kita terus buat latihan. Kita ulang sedikit. Jadi latihan ni kita kena buat apa? Macam kita nak kenal. Sebab kita dah belajar sikit. Kita dah kenal fi'il, kita dah kenal isim, kita dah kenal baris tu. Bila kita dah boleh terjemah, sebenarnya kita dah belajar benda ni. Jadi dalam fi'il, kita belajar ni ada kod-kod tu kan. Kalau kita kena buat apa ni? Isikan garis bertitik dengan jawapan. Iaitu kalau kita tahu ni adalah fa'il, FL. Kalau dia naib fa'il, NFL. Ataupun MFB, maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apa dia? Dalam arti kata lain, ini adalah objek lah. Bolehlah juga nak cakap objek tu. Tapi kalau dalam term yang bahasa Melayu kita belajar, kita kata apa Kak Zawiyah? Penyambut kan? Ya. Penyambut. Boleh jugalah. Term yang sebenar lah. Dalam bahasa Arab, maf'ulun bih. Okey. Dan juga kita kena bulatkan tanda i'rab untuk isim dan fi'il mudhari' yang jelas. Lepas tu kita terjemahkan. Baik, kita tengok macam ni. Contoh perkataan dia turja'ul umur. Dia kita kena tengok perubahan baris pada kalimah turja'u ni. Sebelum ni dalam fi'il
Modul 1 kita belajar bila ada F, maksud dia apa? F Mudhari. sebut fi'il al mudhari M majhul. Baik, kalau majhul je kita terjemah macam mana? La. Di. Siapa di? Ya. Ia. Ia di. Tak tahu raja. Dah asal dia rajim ain. Raja. Ia dikembalikan. Ia dikembalikan. Bila majhul, kemudian untuk fi'il majhul, bila ada isim berbaris dhamma selepas fi'il majhul, maknanya dia apa? Dia fa'il ke dia? Jadi dia adalah naib fa'il. Jadi kalau naib fa'il perlu tak taruh oleh? Tidak. Dia tak taruh oleh. Jadi terus terjemah, ia dikembalikan urusan itu. Ia dikembalikan urusan itu. Inilah patutnya kita buat masa cuti tu. Siapa buat? Ada Semua try semua. buka teacher tapi tak sampai. Tak sampai? Ada tak sampai ke yang slide ini. Oh, dia tak sampai. Jadi kita belum Dah belajar lagi ke? sendiri. Dah. Ada. Inilah. Dah buat kan? Dah. Dah buat dalam kelas kan? Kita buat setengah kan? Ya, Saya ya. ingat kita buat setengah. Okey, tak apa. Jadi kita teruskan. Yang B ni. Okey, cuba. Sekarang ni titik-titik kosong ni. Kita nak tubuh apa? Sekarang ada fi'il mudhari' majhul. Yunazzalu Qur'anu. Jadi NFL ialah naib fa'il. Naib fa'il terjemahkan. Yang ini apa? Yunazzalu apa? Yunazzalu. Ia diturunkan. Ia diturunkan. Bagus. Ia diturunkan Al-Qur'anu. Al-Quran itu. Ataupun Al-Quran boleh lah. Ia diturunkan. Jadi siapa yang diturunkan ni? Apa yang diturunkan? Al-Quran. Siapa yang menurunkan? Tidak disebut. Tidak diberitahu. Tidak disebut. Bukanlah kita tahulah Allah. Maknanya pengetahuan tu sebab kita dah belajar. Tapi ni cerita pasal struktur. Ada orang marah saya. Takkan tak tahu pula. Tahulah Allah yang turunkan. Iya, tapi belajar struktur ayat. Ia diturunkan Quran gitu. Kenapa kita guna majhul ni? Kadang-kadang kenapa Allah gunakan majhul? Sebab apa beza kalau maklum dengan majhul? Maknanya Kalau kita beri penekanan. exactly, bagus. Maknanya penekanan tu yang hendak diberikan bukan kepada siapa yang menurunkan, tetapi apa yang diturunkan. Maknanya fokusnya pada naib fa'il tu. Dia diberi keutamaan dalam hal ni. Macam itulah ya. Baik, cuba kita buat yang ni pula. Tuqatta'a aydihim. Tuqatta'a fi'il mudhari' majhul mansub. Sebab baris fathah. Jadi mansub. Siapa dia punya pelaku ni? R pula. Bukan R ni rasanya ni. Salah ni. Ni nanti kita betulkan. Bukan kan cakap? Iya. Bukan mereka. Bukan mereka. Iya. Patutnya tak adalah R ni. Okey. Ia dipotong. Ataupun ia dicincang. Ia dipotong. Ni. Aidihim. Tangan bagi mereka. Kita dah boleh terjemah tangan-tangan. Tapi sekarang ni dia apa? Bila dia majhul, maknanya dia yang mudhafun ilaih itu him. Jadi kita tambah apa?
Tambah sini bagi. Bagi. Tangan-tangan bagi mereka. Bagi mereka. Sekarang ni ID ni apa? Naibul fa'il. Naib fa'il. Naib fa'il. Macam tu. Boleh? Okey, kita buka. Ya? Tanya sikit. Ha, Tadi tu yang tukar ta'ah tu kan dalam keadaan mansub. mansub. Kenapa ya? Sebab mungkin dekat kita ni ambil separuh ayat ni. Maknanya ada yang kita tinggalkan. Dia ada sebab lah. Sama, sebenarnya depan dia ni ada bahawa. Ada huruf nasab lah. Yang menyebabkan dia baris fathah. Tapi kita tak bubuh kat sini. Okey, baik. Terima kasih. Ni ayat 532. Surah 5 ayat 32. Tu qata'a ni. Depan dia ni sebenarnya ada harfu nasab. Siapa yang Teacher. tanya tu? Ya. Boleh dengarkan saya sebab Boleh, boleh. Teacher macam duk tersangkut-sangkut. Saya rasa ya ke? saya belah saya kot. Tak tahulah Orang lain dengar saya clear tak? yang dalam Clear. clear. Okey. Maknanya Kak Ro punya lah kot. Okey, Kak Ro. Saya lah. Dalam nota yang teacher bagi ni kan, hijau-hijau tu ada dekat ta dengan dekat pa tu. Dihijaukan, dibunyikan tu. Ya ke? Kenapa? Yang mana? Sekarang ni? Sekarang Ya. Bukan ain tu. Saya tu tengok, masuk dekat ain tu. Lepas tu tengok hijau kat sini. So saya pun jadi confused kejap. Dekat nota yang dalam yang lama. Ramadan kelas. Okey. Yelah, ada khabar dah yang Ramadan ni. Tak pun. Ni yang Tak Ramadan. tahu, dekat saya punya ada yang saya ambil kat dalam. Yang saya ambil kat dalam kelas. Tak. Ini yang Februari punya. If you see me. Oh, ya Ni. ke? Ni masa hari tu. Ni sepatutnya macam ni Kak Ro. Yang saya print tu pun sebab tak. saya punya ada teacher dah ada jawapan-jawapan dia. Teacher bagi. Mungkin kot. Sebab dah ada jawapan. Dah ada jawapan pun tak mau jawab. Sikit je. Nak kena. Awal-awal sikit je. Si Cu dah bagi jawapan pun duk sengap. Tak apa. Baik, kita pergi balik semula. Bahawa ia dipotong tangan-tangan bagi mereka. Kita sambung Apa? Jadi yang saya buat tu ada conteng-conteng lah kiranya. Maksudnya Kak Ro, tapi faham dah sekarang? Ya. Okey. Tu tak, saya pun confused sebab saya nak bulatkan yang dekat ain tu fathah, tapi tengok kenapa yang dhammah ta tu pun hijau, yang ta tu pun masa tu dia mesti kena tengok dengan video lah tu. Kena buka balik sebab saya duk terang tu. Okey, tak apa. Okey. Tak apa, macam gini. Abaikan dulu yang nota lama tu. Buat balik semula bersama-sama saya kat sini. Baik. Yud'auna ila kitab. Ni pun tak habis tau sebenarnya. Kita ambil sikit je. Tapi ni nak suruh terjemah je. Yud'auna fi'il mudhari' majhul. Jadi kita kalau nampak berlaku. Jadi kita terus terjemah mereka. Mereka apa ni? Jadi tak tahu kata kerja, tak apa teacher bagi. Tapi kita tambah apa pada perkataan tu? Mereka dipanggil, diajak atau diseru. Mereka diseru kepada kitab. Contohlah kalau saya tambah kitabillah. Jadi tapi kita tak buat, kita nak cakap tu kitab je lah. Kepada kitab. Okey. Tutla alaikum ayatu. Ni pun sama juga. Ya. Mudhari' majhul. Jadi terjemahan dia kita letak dibacakan. Ia dibacakan atas kamu. Ayat. Jadi ni ayatu.
Mungkin ayatuhu. Mungkin sambung dia ayatuhu. Tapi ada banyak lah sebab dia mudah-mudahan ilahi. Tapi kita akan tengok yang ni. Ni dulu. Kita kalau dalam mudah-mudahan ilahi, bila dia adalah frasa nama, kita always tengok the first one. Kita tengok baris yang first one tu untuk menentukan sama ada dia mansub ke, marfu' ke, majrur ke. Kita tengok baris pada kalimah awal dalam frasa nama. Dalam mudah-mudahan ilahi. Sekarang ni frasa nama dia tu tak diberi. Ni saya je tambah nak pergi nampak. Macam tu. Tapi kat sini kita tengok yang pertama kalimah yang awal ni. Jadi inilah sebab dia baris dhammah. Jadi FL. dia adalah naib fa'il. Yeah. Okey, kudzibat rusulun. Ilmadhi. Okey, fi'il madhi. Dekat tulis bawah. Jadi terjemahan dia macam mana? Telah. Fi'il madhi telah didustakan. Telah didustakan ia rusulun. Ni jamak. Inilah naib. Apa peranan dia? Dia adalah naib fa'il. Kenapa kita kata dia naib fa'il? Sebab dia baris dia. Dia berkedudukan marfu'. Dia baris dhammah selepas fi'il majhul. Lepas tu dia ada kenapa perempuan? Kenapa ada perempuan? Sebab apa dia perempuan? Ni kena ulas. Rusulun tu apa benda? Jamak taksir. Jamak taksir. Ni pelajaran dalam modul 1. Jamak taksir akan sentiasa mengambil jantina dia perempuan. Walaupun para rasul semua lelaki. Ini kita cerita pasal nahu. Bahasa Arab tu begitu. Jadi telah didustakan ia para rasul. Jadi ia ni merujuk kepada para rasul lah. Bolehlah dia akan bolehlah. Maksudnya kalau kita dah tahu tu kita boleh mafhumkan dia. Telah didustakan para rasul. Kita buang satu. Kalau dalam fi'il maklum kita buang salah satu oleh. Tapi dalam hal ni kita terus je drop yang pelaku dia. Kalau kita nampak naib fa'il. Bukan pelaku. Ini naib pelaku. Naib ataupun naib fa'il. Naib fa'il. Okey, kita cuba seterusnya. Utul kitab. Ni sebab kita buat latihan semua fi'il madhi. Jadi sekarang kita kena tentukan dulu. Alkitab ni apa? FL ke, NFL ke ataupun MFB? Okey, MFB. Tak boleh naik FL. NFL mesti baris dhammah. Sekarang dia baris fathah. Maknanya dia adalah MFB. Maf'ulun bih. Sebab ni kita dah tahu dia majhul. Ya? Saya nak tanya sekejap boleh? Boleh. Ni yang atas tu, yang D tu. Kita B tu MF juga. Tak. Dia majrur. Oh, dia majrur. Dia Sebab ada harfu jar. Dia bukan mansub. Dia tak boleh lah maf'ulun bih. Dia baris dia kasrah. Oh, maknanya dia bukan NFL, dia bukan MFB. Dia Bukan. majrur. Dia majrur. Macam kenapa dia majrur? Sebab tanda majrur dia kasrah. Macam kenapa dia majrur? Sebab depan dia ada harfu jar. Okey, jadi kat sini kalau kita tahu ada baris fathah selepas fi'il, kita boleh tak kita taruh apa? Kita tambah apa? Akan. Kita akan Alkitab. Alkitab. Jadi utu ni kita tahu dia fi'il madhi. Apa kita letak? Telah. Telah diberikan siapa? Mereka. Telah diberikan mereka akan Alkitab. Dalam hal ni naik pelaku tu siap-siap dah ada. Dah ditandakan dengan waw tu. So that's why kita tahu dia. Telah diberikan mereka Alkitab. Tak sebut pun mereka tu siapa. Understood dah. Nampak dah. Kadang-kadang ada depan dia lain kan. Telah diberikan mereka.
Jadi kita nak belajar ni, kita kenal lah peranan dia. Okey, la Masalahnya teacher Hmm? bila teacher cakap baru macam perasan. Oh, jar wa majrur semua tu. Masa duduk tengok ni duduk pening. Dia kena buat macam satu-satu, sikit-sikit. Macam kita, macam saya buat ni. That's how I also do it. Dulu-dulu pun macam tu lah. Dia kena start, buat balik semula dengan mushaf latihan tu. Makna tu, tengok balik, oh ni dia. Lepas tu juga upgrade sikit kepada mushaf Madinah tu. Ini yang setahu kita baru belajar yang tu. Kita buatlah tu dulu. Tapi setakat ni, kalau siapa dah habis juzuk 1 tu, biasanya dia dah boleh, dah nampak. Cuma kadang biasalah, baru bertatih orang kata. Ha. Betul tak, Kak Noarita? Teacher, Ya, Mas ni. teacher kalau dalam ayat Al-Quran, kalau dia tulis fi'il majhul kan, fi'il mudhari' majhul atau majhul, perlukah dia mesti letak tu naib fa'il atau tak, kadang-kadang orang tak letak. Jadi kalau Kadang-kadang orang ada. letak naib fa'il, Diorang tu siapa tu? Quran. maksudnya Ni kena guna majhul ni. Kena guna majhul. Kena guna teacher masa. kalau Apabila misalnya diletakkan. teacher kalau misalnya dalam ayat tu contohnya je lah, telah diberikan mereka hum akan Alkitab. Jadi penggunaan hum tu lagi menegaskan mereka tu kan teacher? Macam kalau lah. You kena Macam bagi di saya, kalimat Mas ni kena bagi saya contoh ayat tu. Dan kita boleh analyse lah. Kalau macam tu, macam tak kena. Okay, kadang-kadang ada contoh. yang letak naik fa'il kan teacher, lepas tu ada yang tak juga. Kalau mereka tu selepas mereka tu home dalam bentuk dia dhamir mutasil untuk isim, dia tak boleh jadi macam tu. Dia tak mungkin jadi macam tu. Faham tak? Jadi kita jangan mengandaikan, ceritanya kita bukan nak bina ayat dan kita bukan nak bina kalimah. Kita nak kenal peranan kalimah yang dah ada, iaitu kalimah dalam Quran. Cuba contoh, bagi saya contoh. Ayat yang mana? Yang macam ni macam mana ni? Macam tu contohlah. Kalau boleh cuba. Jadi maksudnya teacher tak semestinya lah macam kalau kita sudah tahu dalam tadi macam utu tu kita dah tahu siapa dia punya naib fa'il. Tak perlu kadang-kadang letak dia punya home lagi di tengah-tengah tu lah. Kenapa kita nak letak? Saya tak faham soalan tu. Kadang-kadang ada kadang-kadang saya tengok ayat tu ada dia punya naib fa'il, kadang-kadang dia Jadi rasa dia tak boleh tak payah. jadi naib fa'il dia macam tu. Dia sama juga dengan dia tak boleh dekat luar naib fa'il ni. Kalau untuk mereka. Tapi kalau untuk yang mustatir tu, contoh yang macam dia, untuk dia lelaki atau dia perempuan tu possible dizahirkan naib fa'il tu. Isim berbaris dhammah. Tapi kalau selain daripada tu, tak boleh sebab dia dah ada kat sini. Yang ada mereka ke apa semua tak boleh. Tak nampak dah. Maknanya bukan tak nampak, sorry. Dia tak ada isim tambah pula. That means kalau jadi macam tu, maknanya dia tak boleh naib fa'il. Kalau macam contoh kita nampak ada utu, betul ada home. Then this home is not naib fa'il. Dia tak boleh jadi naib fa'il. Dia mesti sama ada dia maf'ulun bih lah. Biasanya dia maf'ulun bih. Kat situlah. Macam macam yuda'auna. Lepas tu kat belakang dia home. Yuda'auna home. Maknanya mereka diseru akan mereka. Dia tak boleh pula jadi yuda'auna home. Maknanya kita kata mereka diseru mereka dan kita kata ni penegasan. Dan it's totally salah lah. Sebab apa? Sebab dekat sini dah ada dah fa'il dia. Kecuali untuk perkataan yang fi'il madhi yang dhamir mustatir. Ataupun fi'il yang dhamirnya mustatir. Contoh ia. Macam ni. Yunazzaluhu contohnya. Tapi tu kalau yunazzaluhu pun tak boleh. Dia mesti macam kita nampak dia zahirkan naib fa'il tu yunazzalul Qur'anu. Ni boleh jadi. Contoh kutiba alaikumusiyam. Okey, tu siapa? Sekejap saya cari kat situ dalam mushaf ni. Alah, silap pula. Saya teringat yang tu Faham tak Mas ni? Apa yang saya maksudkan tu? Faham. Jelas tak?
Okey, contoh macam ni kan. Dia tengah teringat yang tu. Okey, kita nampak kat mana dia. Okey, saya ambil daripada sini. Kutiba alaikumusiyam. Okey, cuba kita kenal pasti. Kutiba ni apa? Okey, saya Masuk. tanya apa? Dia tak boleh masuk Kak Roh. Ni fi'il madhi mabni. Yang boleh masuk majrur, yang boleh masuk dengan marfu ataupun majzum tu fi'il mudhari' je. Ini fi'il madhi. Jadi saya tanya ni apa? Fi'il. Okey, salah. Jadi fi'il ni fi'il apa? Tanya satu-satu dulu. Ni fi'il apa? Masa dulu. Madhi. Madhi. Okey, fi'il madhi. Maklum ke majhul? Ya. Majhul. Majhul sebab baris kan? Ya. Dia. Jadi dalam ni ada apa? Ada fa'il ke ada naib fa'il? Ada fa'il. Ada. Tak boleh lah ada fa'il sebab dia majhul. Majhul kan? Adalah naib fa'il. Naib fa'il. Jadi kalau naib fa'il kita terjemah macam mana? Kutiba? Telah Telah wajibkan ia. Telah dituliskan ia. Jadi ia dalam ni adalah naib fa'il dia. Tapi tak nampak kan? Sebab dia memang dhamir apapun dia ni adalah mustatir. Alaikum. Ke atas kamu. Okey, apa ni ala ni apa? Ala ni apa? Jar. Jadi kum ni apa? Majrur. Majrur. Tapi dia isim yang mabni. Mabni. Okey, sekarang ni asyamu, baris dhammah. Jadi dia ni apa? Dia naib fa'il lah. Jadi naib fa'il tu macam ni kita nak kenal naib fa'il apabila ada isim berbaris dhammah selepas fi'il madhi, selepas fi'il majhul. Itu baru dizahirkan. Kalau kita kata telah diwajibkan mereka, telah diwajibkan, kita kata kum ni yang dia punya naib fa'il, salah lah, tak boleh. Memang mustatir je lah yang boleh saya. Mustatir je yang boleh dan yang ketiga, yang ketiga tu lah kan yang mustatir kan. Yang ia ataupun ia perempuan sahaja. Jadi naib fa'il tak semestinya dia bersebelahan lah. Dia boleh tak jarakkan semestinya bersebelahan, boleh jadi jauh juga. Tadi kita akan jumpa dalam contoh tu. Memang nampak benar tak buat contoh tu ya. Macam ni. Ni. Tutla ia dibacakan atas kamu ayat-ayat. Ayat-ayat. Naib fa'il. Okey, cuba kita buat yang H ni. La yaghfiru an yushraka. Tidak ia mengampunkan. Ya. Diampunkan. Ia ni FR sahaja. Tidak. Ia mengampunkan. Oleh Allah. Tak ada? Ada tak oleh Allah? Tak ada. Nampak Allah. Tak ada. Dia tengok. La haula wala quwata illa billah. Tidak ia mengampunkan. Bahawa yushraka. Tengok baris. Ia disyirikan. Atau ia disekutukan. Ia disekutukan. Kat dalam contoh yang ni pula tak ada pun naib fa'il tu. Tapi ada tapi dia tak dizahirkan dalam bentuk isim berbaris dhammah. Nampak tak? Ia disekutukan. Jadi siapa mana dia naib fa'il dia? Ia. Ia disyirikan tu. Ia itulah naib fa'il. Baik, kita cuba lagi. Kenapa ia? Siapa ia tu? Maksudnya itu background knowledge lah. Macam kita tengok ayat yang sebelum tu ke Allah lah ni kan. Allah lah yang tu. Ya.
Tapi dia tak cakap siapa dia punya kepentingan tu. Fokus dia bukan siapa yang mensyirikkan, tapi siapa yang disyirikkan tu. Nampak tak fokus tu? Beza kan? Nampak. Jadi Allah tak kira siapa pun dia tak ampunkan. Dekat sini dia guna maklum. Tidak, ya. Bolehlah jadi macam Kak Ro tadi ternampak. Mungkin ada ayat yang lain ada sebut Allah dekat sini. Betul tak? Boleh Duk dizahirkan dekat tengok sini. teacher punya nota. Ada Allah, teacher buat macam tu lah. Exactly. Macam ni Teacher buat kan. Tengok nota. Saya tanya balik. Itu yang saya kata, tengok skrin. Tengok skrin. Nak Jawapan. tapi tak ada kan. Tapi kat saya bolehlah, maknanya macam ni, maknanya isim tu, isim berbaris dhamma selepas fi'il maklum, berarti ni adalah fa'il. Yang ni fa'il. Tapi kalau ada isim berbaris dhamma selepas fi'il majhul, maknanya tu adalah naib fa'il. Tapi kat sini dah tak payah sebut sebab dia dah sama dah. Maknanya Allah tidak mengampunkan bahawa ia disyirikkan. Ada understood dah. Dia samalah. Berlaku dia. Tapi dari segi bahasa tu. Dia boleh duduk ke teacher belakang tu? Boleh? Dia boleh duduk ke belakang tu dengan baris dhamma? Allah Dia boleh. Tapi dekat sini, okey, boleh. Contoh, katakanlah. Contoh saya buat ni. Tapi kan tak adalah ayat macam ni sebab is understood kan. Tapi kat sini, dua-dua ni Allahu. Tapi dalam ayat yang ini adalah fa'il. Tapi dalam ayat yang kedua ni, ini adalah naib fa'il. Macam tu je beza dia. Tapi macam mana kita tahu? Sebab ni, perkataan ni. Ini fi'il majhul. Yang ini pula fi'il, sini fi'il maklum. Sebab dia punya terjemahan tak ada beza kan, tapi masuk dengan terjemahan maksudnya mafhum beza. Tapi bukan terjemahan apa? Terjemahan panggil apa ni? Terjemahan apa? Terjemahan yang harfiah dia tu. Harfiah, lafziah tu macam maksud Kak Ro tu ni kan. Kita tak nampak ni kosakata tu. Syirik juga. Ini tu juga dari segi vocab tu lah kan. Is that what you mean? Tapi sebenarnya macam kita dah belajar ni lah kan, teacher kata dia punya sama ada dia dhammah ke, dia fathah ke, dia yes, untuk isim tu betul. Jadi kalau kat peranan dia berubah. Ini modul 2. Ingat tadi saya kata kita punya modul 2 ialah kita melihat peranan kalimah dalam ayat. Jadi kat sini peranan kalimah ni sama baris, tapi dekat sini dia adalah fa'il. Di sini dia adalah naib fa'il. Jadi kat situ peranan dia tak sama dah. Tapi tengok perkataan ni, terjemahan lafziah dia sama tak? Sama, Allah. Sini pun kalau kita terjemah Allah. Tapi maksud dia tu, dalam ayat baru kita nampak maksud dia tu. Berubah atau tidak. Ya Kak Anita? Ada nak tanya ke? Tak ada. Kak Anita rasa bila boleh? bergabung dua. Ya Mas ni. Ya apa dia? Bila bergabung dua fi'il majhul dengan maklum dalam satu ayat ni, maksudnya Allah nak bagi tahu lah yang mana satu kita concentrate tentang naib fa'il, siapa fa'il. Dan jelas ayat ni. Saya cakap ni pun saya meremang bulu roma. Maksudnya macam walaupun ya dah kan ayat ni kan. Tadaburnya berbeza dah kan. Tadabbur dia tu nanti beza. Kita pun baca tu feel dia berbeza. Saya sukalah nak kongsi satu pengalaman sikit. Boleh ke saya kongsikan? Boleh. Lepas tu ada satu kawan saya. Kawan saya ustazah saya lah. Ustazah ni orang Arab. Jadi dia beritahu kat saya baru ni bulan puasa kan. Dia dengan suami dia. Suami dia ni qadi tau. Masa di Syria tu memang orang Arab yang bukan Arab, maknanya Arab yang terpelajar, yang memang ada jawatan, yang boleh jadi mufti lah. Tapi kalau tak kerana disebabkan apa perang-perang tu kan. Jadi dia
Dia pergilah solat. Kita nak bercampur dengan masyarakat Melayu ni. Dia ni boleh bagi ijazah, boleh bagi sanad macam dari segi qiraat dan sebagainya lah. Jadi dia mestilah faham Quran yang ni kan. Sebab belajar. Lepas tu dia kata dia pergi solat dekat surau dan juga masjid kat sini. Dia jadi macam dia kata fobia. Sebab apa? Kita ni yang baca ni baca macam sedap tapi sebenarnya bila tak faham dia wakaf dengan ibtidak tak boleh jaga. Jadi ayat tu jadi cacar merbah. Jadi tak faham. Maksudnya bukan faham tu jadi lain. Maksudnya jadi orang yang dia punya berhenti tu kerana dia tak faham. Jadi berhenti pada tempat yang tak sepatutnya ataupun teruskan pada tempat yang sepatutnya berhenti kerana tak ada kefahaman. Fobia dia. Dia dengar tak boleh khusyuk dia kata. Jadi saya macam rasa macam tu Allahu Akbar. Jadi dia kata dia akan perhatikan betul-betul kalau sekarang ni dia nak bagi ijazah atau bagi sanad dia mesti tengok faham ke tidak apa yang dia baca tu. Jadi saya pun Allahu Akbar. Jadi kita macam kita kena ingatlah bila baca tu feel tu bukan sebab suara sedap, bukan sebab tu tapi sebab faham. Feel the ayat that is Allah is speaking to you. Hanya macam you tell you. Dia cakap the instances yang dia contoh yang dia bagi saya ialah ayat berapa tadi cakap tu? Imam tu baca sebelum tu cerita pasal orang-orang yang begini, maknanya cerita pasal ahli syurga, tapi dia potong pada tempat yang salah. Jadi maksud dia tu ahli orang-orang yang beramal soleh tu bagi mereka siksaan yang pedih. Ni bukan soal dia salah hafazan tapi dia salah tempat berhenti. Kalau tu macam dia punya devastated lah dengar kan. Dia tak nak solat dengan tu. Jadi dia redha lah solat sendiri. Macam itulah. Jadi kita biar sikit tapi betul. Kita mesti. Teacher, yang H ni kan. Dia dua, yang H ni, dia dua jumlah fi'liyah ke? Dia satu? Dia dua. Dia baca, kalau jumlah fi'liyah tu kan satu pun boleh kan? Tapi dia macam maknanya dia punya objek tu adalah satu jumlah fi'liyah yang lain. Ni kita ni ambil separuh je. Kalau sepatutnya kita ambil lagi, tengok lagi kan. Ayushraka bihi syai'an ke. Macam tu boleh juga. Jadi maksudnya ni satu jumlah. Kalau kita baca, kita tak boleh berhentilah kan dekat. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu sambung kan. Tak boleh berhenti sini ambil situ. Ayushraka tu tak boleh lah kan. Walaupun dia dua jumlah fi'liyah. Tak boleh. Yelah. Sebab kadang-kadang ada jumlah tu dia tak macam mana pun dia tak lengkap. Sebab sebahagian struktur, masa struktur kita belajar jumlah tu, jumlah fi'liyah, ada jumlah fi'liyah yang satu kalimah pun dia lengkap. Tapi ada yang perlukan maf'ulun bih, ada juga yang perlukan, maksudnya barulah faham jelas semua tu. Ada banyak lagi. Nanti kita akan belajar lagi tu pasal maf'ulat. Ada maf'ul yang lain. Yang setakat yang kita dah biasa ni maf'ulun bih lah. Yang ini tak ada kan? Tak berapa nak faham. Yang teacher tak dapat lagi yang teacher hambat kata ni maf'ulun bih tak boleh nak berhenti kat sini. Tak apa. Jadi kita kena kelas-kelas kita tu dah kena start pula wakaf ibtidak. Nak faham. Kena upgrade lah, kena tambah insya-Allah. Baik, satu lagi sebelum kita akhiri. Dia dah separuh ni. Fa'alu ma yu'aduna. Jadi fa'alu Madi. Fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi ni kita mereka. Jadi telah melakukan ataupun telah membuat oleh mereka. Ada isim selepas fi'il. Jadi akan. Maknanya kalau akan ia adalah apa yang MFB telah melakukan oleh mereka akan apa yang yu'aduna. Fi'il ni bukan fi'il madhi ni tersilap sikit. Ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul. Mereka. Jadi mereka, kita terus kata mereka
yu'azun mereka dipesan atau diberi peringatan, mereka diberi amaran. Mereka di warned. Apa nak cakap bahasa yang lebih sesuai lagi Kak Zawiyah? Macam mereka dinasihatkan, mereka diberi peringatan lah. Peringatkan. Diperingatkan. Mereka diperingatkan. Bukan Teacher dah mereka bagi ni. Oh, Segi. teacher dah lagi. Tak apa, tapi bila dengan jawapan tu hari ni faham lagi kan? Bertambah kefahaman. Yang ni dah buat lah maknanya. JK. Dah. Syukur. Saya rasa syukur sangat saya buat juga kelas malam ni. Saya tak pergi beraya. Kalau tidak lagi dah lemah. Dengan saya sekali lemah. Betul tak? Ke Kak Anita? Betul tak Kak Anita? Kan ni dengan Kak Anita ni. Dia dah banyak dah ni. Siapa yang tengah buat semakkan juzuk 2? Ada siapa-siapa belum ada yang tampil lagi nampaknya? Nak cuba juzuk 2? Ambil juzuk 2 dah lama dah. Okey, ada soalan lagi? Kak Zawiyah okey? Tadi Kak Zawiyah boleh follow? Yang C tu lah teacher. Macam tak boleh faham. Kenapa yang C tu? Okey, kita cuba tengok balik. Apa kat mana yang tak faham? Tak tahu nak masuk tu lepas tu ID him tu. ID ni, okey ni sebab perkataan ni dia ada huruf cacat tu, dia ada huruf ilah. Jadi kita tak nampak dia baris doma tu, dia tak boleh jadi baris doma. Ni ada special case lah. ID him. Dia patutnya ID you him. Tapi ini ruling lah apabila dia berada di akhir tu dengan huruf ya macam tu. Dia kan sebab perkataan ni asalnya yadun. Yad. Idea tu, ID tu 2 tangan. Jadi ataupun banyak menunjukkan tangan-tangan. Dia dengan huruf ya. Bila dia dengan huruf ilah tu macam itulah. Ada dia tak boleh nak IDU. Dia terus secara mudahnya naturally nak sebut ID. Dia panggil lah nanti. Macam itulah. Tapi dia marfu' dengan ada disebab terhalang nak sebut marfu' tu disebabkan sebutan tu susah. Jadi dia panggil dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang diandaikan. Tapi dia marfu' lah. Dia marfu', dia tetap marfu'. Marfu' dengan dhammah. Bukan, dia marfu' dengan baris dhammah yang diandaikan. Tak apa ni one of many. Tapi tak banyak perkataan macam ni, ayat-ayat macam ni. InsyaAllah. Tapi yang jelas, yang nampak macam ni. Ni contoh jelas. So kita concentrate dulu yang kita boleh faham. Grasp that. Cuba pegang yang tu. Yang ini nanti kemudian. Okey, yang ini kenapa dia baris fathah? Sebab kalau tengok ayat yang asal tu ada huruf nasab. Biasanya jadi mansub ni sebab ada amil, ada huruf nasab. Jadi huruf nasab yang kita dah belajar dalam modul 1 ada 5 kan? Kita belajar 5. Ya. Dia akan menyebabkan yang default tadi baris dhammah bertukar menjadi baris fathah. Tapi naib fa'il ni dia tak akan jadi pada dia selalunya berlaku isim je lah. Sebab naib fa'il tu kan isim, fa'il ke pelaku. Dia tak adalah. Maknanya yang terlibat tu macam contoh macam ni. Macam ni. Dia faham tu je dulu. Kalau ada isim berbaris dhammah selepas fi'il maklum, maknanya dia fa'il. Kalau ada isim berbaris dhammah selepas fi'il majhul, itu adalah naib fa'il. Jadi kedudukan yang ditanda dengan dhammah ni yang mana boleh ambil baris dhammah lah. Boleh dengan harakat lah. Tanda dia marfu' tu dengan harakat dipanggil marfu' tu. Marfu' lah. Maknanya marfu' dengan harakat dhammah. Yang alif tadi contoh. Dia marfu' dengan alif. Yang mana tadi? Yang pada dalam contoh. Contoh kot.
Kan contohnya ni contoh tadi. Contoh maklum Kita tadi. tadi tu Tak apa. Maidah tu ayat 33 bukan 32. Oh, 33 Okey, silap. Jazakillah khairan. Macam tu lah bagus. Macam tu bagi tahu. Cikgu silap. Dan takut cikgu bukannya cikgu buat silap. Cikgu manusia. Yang tak silap tu Quran. Okey Boleh? Okey, susun. Cikgu, Oh ya, siapa tu? Ketua Zainal hajat sini. cikgu. Okey, Cik Zainal. Ya. Mungkin untuk situation yang C tu, Ha? dia macam exception lah, ataupun Ah. terkecuali sikit. Mungkin cikgu Boleh. akan put some remark macam asterisk ke kan, Boleh? to Okey. indicate that it is not the Huruf normal. illah. Ni dengan contoh. huruf illah. Okey, boleh. Baik, terima kasih Cik Zainal, cadangan yang bagus. Baik, Alhamdulillah. Ataupun mungkin kita for the time being tu kita kebelakangkan dia kemudian kan kita masukkan dalam satu kumpulan. Dia marfu' dengan huruf illah contohnya. Macam mana kalau huruf illah yang marfu'? Alhamdulillah. Kalau ada 2-3 contoh lagi yang sama Ya, kan yes. supaya Betul. Macam itulah. Sangat feedback yang sangat-sangat membantu insyaAllah. Baik. Ni nanti akan jumpa lagi ni. Contoh macam uhiya ni. Ni dia setengah-setengah perkataan tu. Tapi kadang-kadang kita kena masukkan juga. Kerana apa? Perkataan-perkataan ni selalu kita jumpa. Ni perkataan yang antara perkataan yang banyak jugalah dalam Quran. Uhi. Diwahyukan ia. Okey. Baik. Untuk malam ni cukup dulu setakat ni ya. Jadi kita akan sambung insyaAllah minggu hadapan. Tak ada soalan lagi kan? Kalau ada boleh bubuh dalam grup tu. Okey, jadi siapa-siapa yang nak teruskan semakan terjemahan, semakan juzuk 2 ke apa, bolehlah nanti PM saya. Kita mungkin gunakan lagi grup yang sebelum ni. Ataupun kalau yang terus modul 1 tu kita buat hari Senin pagi. Kita tak ada malam. Unfortunately tak ada masa lagi dah malam. Tapi kena cuba jugalah buat, maknanya terjemah and dapatkan seseorang untuk bimbing menterjemah. Ya. Kalau bagi siapa yang belum habis lah, cubalah. Dalam grup ni, let me bagi tahu je bahawa kita ada beberapa orang yang dah buat semakan lah, makna bantu buat semakan. Satunya Kak Zawiyah, Puan Nur Anita. Jadi kalau nampak gambar ni bolehlah minta tolong ataupun semakkan. Kalau selain daripada saya. Kak Wardah boleh? Ada lagi ni tapi tak jumpa, tak nampak. Mas ni Zulfa pun boleh. Zulfa sekarang tak tahu berapa orang dah rakan apa yang dibimbing. YDB ada berapa? Tak tahu. Kak Suhana, Puan Suhana 4 Okey, Puan Suhana Sulung pun boleh bantulah. Jadikan macam dia tu, yang saya sebut tu adalah rakan pembimbing. Mana dia boleh dengarkan untuk semak terjemahan. Sebab mereka ni semua dah habis, dah selesai lah 1 juzuk. Kak Ro boleh? Sebab Kak Ro ni saya tak sebut sebab ada ramai student yang lain. Maknanya bidang lain. Takut nanti mengganggu pula. Ya. Baiklah. Jadi setakat ni dulu kelas kita. Ya. Kalau contoh kita dari segi terjemahan tu insyaAllah lah kita macam mahir sikit. Tapi dari segi macam ni lah yang fi'il majhul ni semua kan kita macam kurang mahir tu, tak apa. Tak apa. Jadi kita ajar apa yang kita dah tahu je. Kalau kita tak tahu, kembalikan dulu pada kelas lah. Boleh masuk dalam kelas. Jadi sebab apa? Bila ada soalan-soalan daripada orang yang kita bimbing tu, yang dibimbing tu, dia sebenarnya membantu kita untuk berfikir juga. Dia tak boleh complacent. Dia pegang satu, lepas tu macam rasa that is the truth lah kan. Jadi kita akan, kadang-kadang orang-orang ni kan tak sama. Jadi dia nampak angle macam ni. Dia tak faham, kita jangan buat andaian lah macam kita terus bagi jawapan tu. Kembalikanlah pada kelas. Jadi masa ni lah kita boleh lihatlah, kita boleh sama-sama troubleshoot. Okay, contoh ada student ni tanya macam ni. Betul tak? Jadi kita pada masa yang sama kita boleh semak lagi pemahaman kita. Kita tak berhentilah belajar tu. Nanti sebab Quran tu macam tu sifat dia kan. Jadi dia tak boleh kita terlampau rigid.
Tak boleh juga kita ni terlampau bebas saja dah nak terjemah ikut suka kita, tak boleh. Jadi dia adalah satu disiplin ilmu yang mana kita ni berterusan. Biar kita dapat buat sikit tapi betul. Jadi kalau ada pelajar-pelajar Kak Wardah dia tanya, yang tak tahu kita kata tak tahu, tak apa. Nanti saya tanya cikgu saya. Dengan sebab tu orang tak nak dengar cakap kita ataupun tak nak belajar, tak apalah. Kita tak ada apa-apa yang rugi. Dekat situ. So, Kak Wardah bolehlah untuk semak terjemahan. Macam Kak Suhana kan. Tu dah habis boleh. Baik. Okey. Kak Syahnas, hari ni tak panggil-panggil pun Kak Syahnas. Are you okay? Boleh follow? Okey, tak apa. Baik, aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.